Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah. Pagi ini sekali lagi kita dikumpulkan pada hari Sabtu 14 Ramadan 1443 Hijri. Kita bersyukur pada Allah Taala yang memberi kita kekuatan untuk sampai ke hari ini. Kita beribadah puasa 2 minggu. 2 minggu dalam keadaan kita santai saja. Makna kata 2 minggu ni berjalan dalam keadaan sekelip mata je. Rasa macam baru semalam kita sambut awal Ramadan. Ni dah 2 minggu dah. Lagi 2 minggu raya habis kan. Jadi Ramadan ni datang sekejap je. Kata Nabi SAW, cukup rugi, duka cita ruginya kepada orang yang dia dapat Ramadan tapi keluarnya tak ada apa-apa, kosong kan, rugi. Ya, sekurang-kurangnya Ramadan ini mendidik hati kita, mendidik jiwa kita, yang mana sebelum ini mungkin kita kurang ni ibadah kita, mungkin solat kita lewat dan sebagainya. Lepas Ramadan bertambah baik. Dulu buat 5 waktu je. Lepas Ramadan kita tambah dengan solat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Dulu kita solat subuh sendiri kat rumah ataupun mungkin lewat. Tapi dalam bulan Ramadan ini didik diri kita untuk datang awal, lepas sahur. Inilah di antara hikmah bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasihi sekalian, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya pada persoalan fiqh jenazah? Bab soalan yang ke-27. Pada siri yang lepas kita dah ceritakan tentang hukum bolehkah kita laksanakan solat jenazah dalam masjid, dan apakah cara solatkan jenazah perempuan, kedudukan lelaki perempuan macam mana. Hari ini soalan yang ke-27, bagaimanakah cara menyembahyangkan jenazah dan mendoakannya. Ini benda ni semua orang tahu, tapi kadang-kadang betul ke tidak kita pun tak pasti. Kita ikut orang, bacaan kita sebagainya, dari sudut apakah ikut sunnah. Jawapannya, solat jenazah terdiri daripada 4 kali takbir. Dia tak ada rakaat. Kadang-kadang ada orang confident, berapa rakaat solat jenazah? 2 kata dia, tanpa segan silu kan. Bukan dia tak tahu, kadang-kadang kita dah terbiasa dengan solat sunat aja 2. Tapi 4 takbir sahaja tanpa rukuk, tanpa sujud. Namun ada yang mengatakan 5 takbir. 5 takbir itu tak termasuk takbiratul ihram kata dia. Allahu Akbar, kita angkat takbiratul ihram tu. Lepas tu baru angkat sekali lagi, Allahu Akbar, baru Al-Fatihah. Ini ada pendapat yang mengatakan demikian. Ya, adapun pendapat yang kuat adalah hanya 4 takbir sahaja, sebagaimana yang disebut oleh ulama mazhab Hambali dan juga ahli hadis yang lain. Maknanya 4 takbir je. Ikut kita punya tempat lah, 4 je lah. Berbeza dengan solat raya, solat sunat raya. Ya, ada kita buat 7 takbir, tak termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, tak kira lagi. Allahu Akbar, baru kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kan, dia tak termasuk. Begitu juga daripada kita sujud nak masuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar, itu takbir perpindahan rukun, itu tak kira lagi. Baru kita masuk Allahu Akbar, baru takbir yang pertama balik. Itu kaedah kita dari sudut solat jenazah, solat hari raya. Solat jenazah angkat takbir pertama je, itu dah kira 1 takbir. Terus baca surah Al-Fatihah.
Terkadang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacanya dengan suara keras untuk memberitahu kepada kaum muslimin bahawa inilah cara bacaan solat jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca solat jenazah ni secara sir, diam, makna sendiri-sendirilah. Tak pernah lagi lah tempat kita ni imam baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, tak ada kan. Kalau ada pelik sungguhlah, ya. Ibnu Abbas pernah buat? Pernah, kerana waktu tu nak ajar orang belakang. Nak ajar kaum muslimin waktu tu baru nak kenal macam mana cara solat jenazah, maka dikeraskan bacaan, ya. Disebutkan pula bahawa Ibnu Abbas terkadang membaca surah Al-Ikhlas selepas membaca surah Al-Fatihah. Kadang-kadang ada juga Ibnu Abbas selepas Al-Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad. Kita secara umum, kita secara uruf kita, setelah Al-Fatihah tak ada bacaan apa-apa, terus takbir yang kedua. Pada takbir kedua, Allahu Akbar, Rasulullah SAW membacakan selawat Ibrahimiyah, iaitulah seperti mana dalam bacaan tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu takbir yang kedua, selawat Ibrahimiyah, ya. Pada takbir ketiga, Rasulullah SAW membacakan doa untuk si mati. Auf bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan seorang lelaki meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ada satu orang Islam meninggal ketika Nabi masih hidup. Lalu baginda melaksanakan solat jenazah untuknya. Ketika itu aku yang berdiri di belakangnya sehingga bajuku menyentuh pakaiannya. Maknanya dekatnya kedudukan Auf bin Malik ni dengan Rasulullah sehingga bajunya sentuh baju Rasulullah, rapat. Kedudukan solat jenazah ni rapat-rapat, kan. Dia duduk belakang Rasulullah. Ketika itu aku berdiri di belakangnya sehingga bajuku menyentuh pakaiannya dan aku mendengar baginda SAW membaca doa berikut. Maknanya Nabi pun membaca dalam keadaan sir, senyap, kan. Dia dengar Nabi membaca Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhaluhu walahu. Ini antara kaedah. Tapi yang jadi umum pada kita, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang secara ringkasnya. Ya, kalau tak ingat, Allahumma ghafir lahu pun dah cukup dah. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ampun, okey dah. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha. Ha tu kan perempuan. Kalau jenazah ramai, ada 2 jenazah, 3 jenazah, Allahumma ghafir lahum, warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pondan, macam mana pula pondan? Tak tahu identiti dia lelaki perempuan ni kan. Tahu dah lelaki, tapi bentuk macam perempuan. Apa dia? Allahumma fir lahu hahum, kan. Jangan tambah sendiri, jangan jamakkan sendiri. Ataupun Allahumma fir lahaha, kan. Ha pula kan. Tak betul. Tetap Allahumma fir lahu, kerana fitrahnya lelaki, maka kembali kepada lelaki. Nabi baca doa dengan penuh kesungguhan, pengharapan, khauf wa raja', takut dan juga pengharapan kepada Allah Ta'ala. Lalu Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, pada waktu itu aku berangan-angan bahawa akulah yang sedang disolatkan oleh Rasulullah SAW, memandangkan doanya yang amat baik sekali. Makna kata Rasulullah dibaca solat jenazah ni doanya dengan penuh kesungguhan, pengharapan. Sebab itulah hikmah kita bila ada kematian, biar waris yang jadi imam. Sebab dia doanya dengan penuh pengharapan. Kita kalau orang luar, imam ke ataupun orang sesiapa yang jadi imam solat jenazah, ni bukan waris kita, bukan jenazah kita, bukan keluarga kita. Jadi kita akan baca sekadar rukun je lah. Allahumma fir lahu warhamhu. Dia sekadar baca, memang kita harap, tapi tidaklah pengharapan kita setinggi waris. Kalau waris, selalu saya perhatikan kalau jenazah tu disolatkan oleh waris dia, mesti dengan penuh pengharapan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia akan penuh kesungguhan, ya Allah, kan. Doa pun dengan penuh pengharapan, ya Allah, ampunkan dosa ayahku, ya Allah, terimalah amalnya, ya Allah. Kita jarang nampak orang luar, imam ke siapa-siapa ustaz ke yang datang solat jenazah orang luar, dia akan buat macam tu dengan penuh pengharapan. Makna sebab apa? Kita tak kenal dia ataupun tak rapat dengan dia. Jadi keperasaan kita tu, kasih kita pada dia mungkin tidaklah semacam keluarga yang solatkan jenazah tu. Saya sendiri pun kalau solat jenazah orang yang kita tak kenal, sebab kita hari uruskan jenazah,
Kita buat sekadar rukun, Allah maghfir lahu, kita mengharap ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah terimalah segala amalnya, ya Allah, kita mengharap, kan? Tapi kalau bagi peluang pada warisnya lain macam. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah, warhamhu, rahmatilah dia, ya Allah. Siap makna lagi dia terjemahkan. Ni cara dia, ya. Sebab tu kita belajar solat jenazah ni bukan untuk orang lain, untuk keluarga kita juga khususnya, ya. Ajar anak-anak kita solat jenazah 4 takbir je, ringan je. Yang penting pengharapan kita untuk arwah tadi. Kadang-kadang Rasulullah SAW membacakan doa yang lain, Allahumma ghafir lana wa mayyitina. Ini doa-doa yang panjang lah, yang mana huruf kita jarang buat macam tu, ya. Selepas itu Rasulullah SAW bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, yang keempat lepas tu, dan mengakhirkan solat jenazah dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan. Maknanya Nabi ada ketikanya dia tak baca doa pada takbir keempat. Allahu Akbar, Nabi berhenti kejap, Assalamualaikum warahmatullahi, terus salam, ya. Jika mengucapkan salam 2 kali juga dibenarkan, sebagaimana riwayat oleh Ibnu Al-Mughaffar daripada Maqal bin Yasar, disebut bahawa Rasulullah SAW mengucapkan salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, macam biasa kita buat. Tak ada masalah, ya. Imam boleh mengucapkan salam 2 kali jika dia nak menginginkannya. Namun mengikut kebiasaannya, seorang imam cukup mengucapkan 1 kali salam saja. Rukunnya 1 pun cukup dah. Tapi kalau kita nak buat 2, tak ada masalah. Dah biasa macam tu, buatlah, ya. Dan dalam takbir yang keempat ni juga, ulama kata kalau nak doa sebelum salam pun boleh. Antara doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Tapi kalau tak ingat, Allahumma la tahrimna ajrahu asalnya, tapi time solat terlupa, Allahumma la haula wala, sudah lain pula kan. Try lagi, Allahumma la kasumtu, dah terus buka puasa dah kan. Jadi kalau tak dapat, kata ulama, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekiranya kita nak baca doa, itu pun boleh dah, ya. Kemudian salam, ya. Itu antara kaedah kita dalam solat jenazah pada soalan yang ke-27 tadi, ya. Baik, ada soalan dalam bab tu sebelum kita masuk soalan yang kedua? Baik. Baca doa dalam bahasa Melayu. Dalam solat tak boleh baca bahasa Melayu. Tak boleh. Kita boleh doa dalam bahasa Arab saja. Masuklah dalam sujud. Boleh sujud terakhir tu nak baca doa, tapi dalam bahasa Arab, bahasa yang memang kita tahu, bahasa Quran, bahasa solat. Tak boleh kita doa, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah. Tak boleh. Lepas solat nak baca bahasa Melayu boleh. Lepas salam tu kan nak baca doa, tu silakan. Allahuakbar. Ada lagi? Ya. Baik. Soalan yang ke-28, apakah pahala menyelenggarakan jenazah, menguruskan jenazah? Apa hukum dia? Pahala dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha wa tadfana 'ada minal ajri biqadri qiratain. Kullu qiratin kajabal Uhud." Barang siapa yang menyaksikan orang yang meninggal dunia sampai dia disolatkan dan dikebumikan, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat emas. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni antara umumnya pahala orang uruskan jenazah ni. Kalau sebut tentang solat jenazah ni benda yang paling mudah berbanding dengan mandi, kafan. Agak susah, bukan susah, maknanya kata perkara itu menyebabkan tenaga, masa dan sebagainya. Solat jenazah kita angkat takbir je, mudah. Benda yang mudah itu pun kata Nabi kalau buat dapat pahala 1 qirat emas. 1 qirat emas tu macam mana? Sebesar Uhud, gunung Uhud, besar Uhud tu kan. Ada kata 24 km panjang dia. Tak tahu besar mana kan, tak boleh kita gambarkan. Besar gunung Uhud tu, itu pahala untuk orang yang solat jenazah saja. Dan juga orang yang mengiringi jenazah sampai ke kubur, ikut saja, bukan angkat, ikut saja. Dia tak bawa apa pun, sama ada van jenazah dah pergi, dia follow naik motor belakang, naik kereta belakang, pun dapat pahala 1 qirat.
Masya Allah. Kata ulama, kalaulah perkara yang mudah begitu pun dapat pahala 1 kirot emas, 2 kirot emas, apatah lagi kalau perkara yang lebih susah daripada tu. Mandi jenazah, kafan jenazah, orang yang tolong gali kubur, orang yang tolong kambus tanah, orang yang tolong pikul jenazah. Ini tuan-tuan, perkara yang lebih besar. Sebab itulah orang berebut. Kalau ada kematian, maka dia berebut nak angkat keranda. Tak kisahlah siapa orang tu, yang penting dapat pahala yang besar. Ini ganjaran dia tuan-tuan ya. Jangan tinggalkan. Ya, kita nak bangun tahajud setiap malam mungkin tak mampu, nak puasa setiap hari selain daripada Ramadan mungkin tak mampu, nak sedekah banyak-banyak pun mungkin tak mampu. Tapi ini pahala yang Allah bagi saja. Kan? Kita kalau tinggalkan amatlah rugi besar. Kadang-kadang ada orang kat tempat setengah tempat dia buat grup solat jenazah. Bila ada kematian, tak tahu siapa pun meninggal, dia post kat dalam grup tu. Mari sini kita solat jenazah, maka grup solat jenazah pun datang. Itu tak apa, silakan. Kan? Kerana nak dapat tarik orang supaya dapat ramaikan saf. Kata Nabi, siapa yang disolatkan jenazahnya 3 saf ataupun 40 orang lelaki yang tidak melakukan sebarang syirik, maka wajib baginya syafaat di akhirat nanti. Makna kata siapa jenazah yang orang solatkan dia lebih daripada 40 orang lelaki yang beriman, tidak melakukan sebarang syirik, maka dia wajib dapat syafaat dekat akhirat nanti atas solat tadi. Maka kita nak dapatkan orang macam tu, kita kumpulkan jemaah. Siapa-siapa yang nak join grup solat jenazah ni, sila masuk dalam grup tuan-tuan. Ya, besok kalau kita mati pun ramai yang hadirkan solat jenazah kita. Ya, solat jenazah ni 3 saf. Tak payah panjang. 3 saf. Ya, kalau ada 7 orang, kalau ada 10 orang, bagikanlah imam 3 3 3. Macam tu. Tak payah panjang. Kita nak ambil ganjaran ataupun manfaat 3 saf tadi, rapat-rapat. Ya. Baik, itu tentang pahala menyelenggarakan jenazah. Soalan yang ke-29, di manakah sebenarnya posisi orang-orang yang berjalan ketika mengiringi jenazah ke tanah kubur? Adakah di hadapan jenazah ataupun di belakangnya? Ni kat time kita selalu main hentam je. Tak tahu pula benda ni rupanya ada hukum, ada turutan dia. Nak mengiringi jenazah ke kubur, kita ni ikut mana? Ikut depan jenazah ke jalan dulu ke, ataupun biar jenazah jalan dulu? Bab ni kita ada jawapannya. Jika seseorang mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, kita pikul keranda tu, nak pergi ke kubur, maka disunnahkan berjalan di hadapan jenazah. Maknanya jalan dulu. Yang berjalan kaki tu jalan dulu, jenazah kemudian. Maka disunahkan ini kerana berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain, disebutkan bahawa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dan Umar radhiyallahu berjalan di hadapan jenazah ketika mereka mengiringi jenazah ke kubur. Sementara orang yang berkenderaan, maknanya Rasulullah sendiri di jalan dulu, barulah jenazah kat belakang mengiringi. Sementara orang yang berkenderaan, kenderaan tu kalau zaman dulu unta, kuda ke apa, orang yang berkenderaan, macam kita sekarang motor, kereta, dikehendaki berjalan di belakang jenazah. Belakang lah. Ini bermaksud pejalan kaki dikehendaki berjalan di hadapan jenazah, manakala orang yang berkenderaan sama ada menaiki kereta maupun binatang, maka dikehendaki berjalan di belakangnya. Makna kata belakang lah. Kalau kita bawa bin jenazah, waris-waris semua kat belakang. Melainkan kalau satu orang yang nak tunjukkan jalan kat mana, bolehlah ke depan. Ni ya. Namun jika si penghantar berjalan di sebelah jenazah, maka itu pun lebih baik. Kalau si penghantar tu dia mengiringi jenazah, ikut sama dengan jenazah, ini pun baik juga. Walau bagaimanapun, pejalan kaki disunahkan berjalan di hadapannya, bukan di belakang, ya, di hadapannya. Baik, selesai bab itu. Okey. Soalan yang ke-30, ada soalan lain? Ya Tuan Haji? Gotong royong. Dari sudut hukum, kalau kita tahu gali kubur ni dah kawasan bandar ni dah ada orang-orang je, majlis bandaran ke siapa kan. Tapi kat kampung gotong royong. Kadang-kadang yang menggali ni orang yang fasik, orang yang mana buat dosa maksiat ke, macam tadi kata bertatu. Bagaimana hukumnya? Dari sudut hukum, menggali tu sendiri tak ada masalah. Mana tu tugas, kan? Bahkan pelaku maksiat dia nak buat ibadah pun tak ada masalah. Bahkan dari kubur pun tak ada masalah lah. Sekadar buat kerja dia, kan? Ada tak memberi efek kepada orang yang nak dikebumikan tadi? Oh, ini yang gali tadi tu
ni orang yang tatu tu tadi tu, macam manalah nasib jenazah ni, tak ada kena-mengena. Tu bahagian dia, tu bahagian dia. Makna kata dari sudut hukum tak ada masalah, tapi dari segi adab kita lah, ya, bila memandang, ya. Katakanlah kalau kita solat jenazah, imam pakai seluar jin, pakai baju ragat, dari imam ke depan, hukum okey tak? Okey, tak ada masalah. Imam tahu rukun semua. Tapi dari sudut adab dia pada masyarakat, orang pandang lain. Nah, mungkin pandang remeh, pandang fitnah pada dia kan. Maka benda ini yang perlu dielakkan. Sekiranya tatu itu ialah bekas daripada zaman kejahilan dia dulu, maka tak payah tunjuk kat orang. Sengaja tunjuk kat singlet, pakai singlet, tunjuk tatu dia, menunjukkan bahawa dulu dia ni orang gangster lah, tapi dah berubah. Ada orang macam tu, dia dah berubah, tapi dia bangga tunjukkan zaman kejahilan dia punya tanda-tanda tu. Maka benda ni tak sepatutnya berlaku. Dia kena tutup sembunyi aib dia, sebagaimana dia benci pada dosa dia. Sebab syarat taubat tadi dia ada 3. Pertama, taubat bersungguh-sungguh, sebab tu nama dia taubatan nasuha. Kedua, dia iktizam ataupun berazam dalam hati, dia takkan ulang balik dosanya tadi. Ketiga, dia benci untuk mengenang balik dosanya tadi. Baru syarat sah taubat tadi tu. Jadi kalau ada orang yang dah bertaubat, dah berubah, tapi bangga menunjukkan kejahilan dulu, maka ini tanda-tanda taubat dia bermasalah. Macam itulah maksud dia, ya. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah berubah, tak payah cerita kisah lama kita kan. Oh, aku dulu jahat apa yang aku tak buat, bunuh orang dia belum lagi. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita macam tu, dia nak tunjukkan bahawa dia ni hebat kan. Aku ni dulu apa jahat je aku tak buat, bunuh orang je aku tak buat lagi kan, yang lain semua aku buat, kata dia. Makna kata walaupun sekarang ni aku dah berubah, aku tak buat benda tu dah. Kenapa perlu cerita benda tu? Kenapa kan, nak jadikan contoh ke, nak jadikan tauladan ke? Tak perlu, ya. Begitu juga kalau tadi hukum tadi tak ada masalah, kerana itu adalah tugas. Namun dari sudut pemandangan masyarakat tak kena adab dia pada masyarakat. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain? Baik. Soalan yang ke 29. Dia sebenarnya dah. Soalan yang ke 30. Bolehkah perempuan menghantar jenazah ke tanah kubur? Perempuan pula, ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Ummu Atiyah berkata, kami dilarang oleh Rasulullah SAW daripada menghantarkan jenazah ke tanah kubur, dan perbuatan ini tidak diharuskan bagi kaum kami, yakni kaum perempuan. Pernah satu ketika Rasulullah nak hantar jenazah ke kubur, maka saudara perempuan si mati ni kata, ya Rasulullah, kami nak ikut boleh tak? Nabi tanya, kamu ke yang yang angkat jenazah? Tidak. Kamu ke yang turunkan jenazah ke liang lahat? Tidak. Kamu ke yang kambuskan tanah? Tidak. Jadi lebih baik tempat kamu di rumah, kata Nabi. Nabi tak benarkan dia datang ikut sekali. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini menegaskan bahawa Rasulullah SAW melarang daripada melakukan perbuatan tersebut bagi kaum perempuan. Namun di sisi lain dinyatakan bahawa perbuatan tersebut tidak diharuskan bagi mereka. Bukanlah dilarang, tidak diharuskan. Maknanya harus ni kepada lelaki. Maksud harus ni ialah pilihan. Nak buat-buatlah, tapi kalau tidak diharuskan, lebih baik kita duduk kat rumah lah, biar orang lelaki yang pergi. Macam tu kaedah dia, ya. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak secara tegas melarangnya. Tak ada Nabi kata haram, orang perempuan tak boleh ikut, tidak, ya. Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama berpandangan bahawa kaum perempuan tak perlu pun dibawa pergi ke tanah kubur, menghantarkan si mayat, kerana jiwa mereka lemah, mudah tersentuh kerana kesedihan, dan kurang sabar dalam menghadapi ujian berat tersebut. Sebaiknya mereka berada di rumah sahajalah dan bertakwa kepada Allah, sekalipun yang meninggal itu adalah suaminya, anaknya, orang tuanya atau saudara mereka. Berdiam di rumah lebih selamat bagi mereka berbanding ikut serta menghantarkan jenazah ke tanah kubur. Ini maknanya bergantung pada situasi lah. Kalau kita kenal keluarga kita ni jenis tak adalah meroyan ke, menjerit ke, melaung ke, maka tak ada masalah lah, ikutlah. Itu juga pengajaran bagi dia, melihat kematian, melihat orang masuk dalam kubur. Tapi kalau kita tengok dia ni jenis tak boleh nak kawal diri, kat rumah pun berapa kali pengsan, berapa kali menjerit, meratap, maka yang ni tak payah bawa ke kubur, tinggal je kat rumah. Maka dalam hal ini orang perempuan tidak digalakkan ke tanah kubur sekiranya dia ada masalah nak kawal diri. Di tempat kita ni dah jadi uruf, dah jadi kebiasaan, kalau ada kematian orang perempuan mesti akan ikut sekali. Tapi setengah tempat tuan-tuan di belah pantai timur, Terengganu, Kelantan, bila meninggal orang perempuan tak ikut pun, lelaki saja yang uruskan jenazah. Dalam 3 hari lepas nenek mertua saya meninggal di Terengganu, Dungun, ya. Saya pergi, memang
Anak-anak perempuan dia tak ikut, dia duduk kat rumah. Adalah 2-3 orang yang ikut, tapi tak ramai. Anak dia ada ramai 15 orang. Ya, maknanya yang ramainya di rumah 2-3 orang saja yang dah ikut ke tanah kubur. Ini cara mereka. Dan di sana dia kubur cepat sangat. Meninggal pukul 1.40 petang, betul-betul 1.40 petang. Saya terima berita pukul 2. Saya tolak daripada KL ni 2.40, sampai sana pukul 5.20 dah siap ke bumi dah. Cepat sangat. Tak sempat nak tengok. Padahal dah habis speed dah tu tuan-tuan. Ya, berdiri dah pijak minyak tu kan. Nak cepat. KL Dungun biasa saya buat 3 jam lebih, 4 jam. Saya buat 2 jam 20 minit tu. Punyalah nak cepat, tak dan juga kan. Cepatnya. Kalau kita kat sini ada peluang lagi lah nak bagi waris-waris tengok. Kan mana anak dia? Ada lagi dekat Segamat no. Oh Segamat, macam tu kita ke mobil pasar lah. Ada lagi lah kita punya budi bicara. Sana memang dia nak cepat je. Yang tak apalah, yang tak ada lah, kita jalan dulu. Sebenarnya dari sudut hukum memang betul asasnya ialah segera. Nabi kata kalau jenazah ni baik, maka dia kata cepatlah kebumikan aku. Ni pada maksud nak cepatkan urusan jenazah. Jangan kamu lewatkan 3 perkara. Bila waktu solat, maka segera solat. Bila ada umur anak perempuan kamu dah cukup usia, dah jumpa jodohnya, segera kahwinkan. Dan yang ketiga, bila ada kematian, maka segera uruskan jenazahnya. Nabi suruh segerakan, ya. Tapi dalam hal yang sama, kita kena tengok juga keadaan situasi, ya. Padahal sebab kita ni ada usul fiqh, ada kaedah fiqh, ya. Bila berlakunya kematian, memang kita disuruh cepatkan. Tapi tengoklah pada orang-orang lain. Kadang-kadang situasi kita berbeza, rumah jauh, tempat jauh. Bagi peluanglah. Kalau meninggal macam tadi saya kata, meninggal pukul 1.40, ke bumi pukul 6 petang sikit tak apa kan. Jangan terus cepat sangat. Sebab keluarga-keluarga baru tahu kan. Nak kerja apa? Sebab mudaratnya ialah pada kesan jiwa, emosi orang yang tak dapat tengok ni. Dia rasa ralat sangat. Beramai anak dia yang balik tak dapat tengok mak dia. Sebab mak dia meninggal mengejut kan. Tak ada sakit ke apa, elok tengok tiba-tiba meninggal. Jadi kematian mengejut ni lebih terkesan daripada kematian orang sakit. Orang sakit kita tahu dah, dia ni sakit lama dah, memang betul lah dia meninggal. Maknanya kata memang dah sampai waktu dia. Tapi kalau kematian mengejut, kita tengok situasi macam mana kematian mengejut. Orang punya wartapan menangis tu lebih hibur berbanding orang yang meninggal sakit lama. Sebab dia dah bersedia dari sudut pemikiran spiritual, emosi dan sebagainya. Ini kesan dia lah. Sebab mudaratnya ialah pada emosi orang yang ditinggalkan ni. Mungkin menjadi pergaduhan adik-beradik. Itu kita bimbang. Kau lah ni tak sempat nak cepat, aku nak datang lambat, tak bagi langsung aku tengok mak buat kali terakhir. Bergaduh kan. Saya tengok benda tu berlaku kan. Jadi tak sepatutnya berlaku sekiranya kita fikir pada satu bab je. Nabi kata cepatkan urusan kubur. Maknanya Nabi suruh sekiranya tak ada apa-apa kekangan, segerakanlah kan. Tapi kalau ada lagi kepilihan, KL ke Kelantan 4 jam 5 jam, muhasabah lagi lah pengurusan jenazah tu kita dalam tempoh 6 jam 7 jam. Tapi kalau dia duduk dekat Melbourne sana, nak balik, anak dia balik bila? Flight petang ni, mungkin sampai tengah malam nanti, besok baru sampai KL. Maknanya benda tu lambat lah. Maka dalam hal ini tak munasabah lah, tunggu. Ni kita tengoklah pertimbangan kita, ya. Tengok kesan mudarat mana yang lebih berat, ya. Baik, ini dari sudut hukum, ya. Baik, kemudian soalan yang ke-31, bagaimanakah cara memasukkan mayat ke dalam kubur? Masukkan mayat dalam kubur pun kita belajar. Imam Abu Daud meriwayatkan bahawa Abdullah bin Yazid berkata, mengikut sunnah, cara menguburkan mayat adalah dengan memasukkannya ke dalam kubur dari arah kedua belah kakinya dahulu. Kaki dahulu masuk. Maksudnya awal anggota tubuh yang diturunkan ke dalam lubang kubur adalah kakinya, kemudian disusuli dengan kepalanya secara perlahan sehingga seluruh jasadnya dimasukkan semuanya ke dalamnya. Kadang-kadang orang kita ni dia main masuk je. Kaedah pun penting juga. Nak sambut jenazah, antara kaedah yang saya tengok lebih berkesan. Boleh kita nak ambil macam ni ke, nak pegang macam ni ke, boleh. Tapi kaedah yang lebih berkesan, tangan kanan bawah, kiri atas. Kenapa? Kita sambut daripada atas. 3 orang dalam kubur, sambut tangan kanan bawah, kiri atas. Kenapa? Posisi kita ni mudah sambut jenazah, terus mengiringkan jenazah. Dia tak kekok. Sebab jenazah perlu diiring menghadap kiblat. Senang. Angkat jenazah, mengiring. 3 orang. Ikut sunnah, masukkan kaki dulu.
Sebab tu kadang-kadang ada setengah tempat kubur, di hujung kaki tu dia buat macam lubang sikit. Ni kubur, tapi kat sini ada lubang sikit, lekuk sikit. Sebab dia nak masukkan kaki dulu. Kenapa? Mungkin jenazah tinggi dan sebagainya, biar kaki dia kat dalam tu. Kemudian baru jenazah diiringkan. Ini bagi jenazah yang lahat tengah. Kita kat tempat kita ni lahat tengah. Kalau sebelah tempat, setengah tempat dia lahat tepi. Masukkan kaki dulu, kemudian kepala. Masuk gitu. Masuk dalam lubang tu. Kemudian letak papan lahat ke tepi. Kalau jenazah tu duduk dalam keranda, biasanya dekat belah negeri-negeri utara lah, dia tanah dia lembut, dia tak boleh letak papan lahat, dia kena keranda. Maka kerandanya itu pun kita turunkan. Tapi dalam keadaan jenazah tu dah mengiring dah siap-siap ke atas. Terus turun serentak. Itu kaedah dia. Ada setengah tempat dia jenazahnya begini, tapi sampai kat tanah dia iringkan keranda tu. Tu sama boleh juga buat macam tu, ikut pada keadaan masing-masing. Kalau dekat tanah Arab sana, dia lubang dia kecil je, orang turun ikut tangga, turun, lepas tu masukkan mayat tu dekat dalam lubang tu. Rupanya ada banyak macam gua, ada tanah-tanah lagi. Dia letakkan mayat tu dekat tanah-tanah yang dah siap gali tu, ada macam bekas tempat kan, letak. Lepas tu dia rasalah mana mayat yang dah reput ke apa ke, yang tinggal tulang, dia alihkan. Itu kaedah sana. Sebab itulah dekat sana kuburan Baqi' tuan-tuan, dah beribu tahun dah tak pernah penuh. Padahal orang Islam meninggal beratus-ratus, beribu-ribu tiap-tiap tahun musim haji, tapi tak pernah penuh kubur tu kan. Kita macam mana kan? Kita kata ni Rawdatus Sakinah pun dah hampir penuh dah. Rawdatus Sakinah ni KL Selangor KL KL memang kubur situ kan, Rawdatus Sakinah. Sampaikan kalau sekarang ni orang luar KL, walaupun dia duduk kat Batu Cave, dekat je dengan Rawdatus Sakinah Taman Selasih tu, tak boleh masuk situ. Alamat Selangor tak boleh. Padahal keluarga kata, saya ni buka tingkap nampak kubur tu. Tak boleh. Sebab dia alamat Selangor. Begitu sekali nak jaga. Sebab katanya tak cukup tanah. Sebab apa tak cukup tanah? Pesen kita tu tak tepat. Nak jaga cantiknya kan. Kadang benda tu saya isukan juga setengah tempat kan. Satu lagi, kos dia tu. Kos tanah orang KL meninggal RM300. Kos tanah untuk orang yang luar KL kan, dia duduk Selangor ke, duduk dekat mana tempat, meninggal kat KL, nak ke bumi situ, RM500. Beza dia. Kos warga asing kalau nak meninggal, kalau meninggal KL nak ke bumi situ, lagi tinggi, RM1,700. Ini kenyataan dia. Kenapa mahal sangat? Apa beza dia? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ke kan? Kita tengok sama je. Sebab katanya kita nak buat kepuk, Ustaz. Kepuk. Seolah-olah macam satu kewajipan kepuk tu. Tanam je lah kan? Tanam je. Ni nak buat kepuk. Saya kata kalau tak buat kepuk pun tak apa, waris tak mampu. Tak boleh Ustaz, kita nak seragam. Ni masalah kita kat Malaysia ni kan. Tanah kubur ni nak buat sama macam taman-taman. Kita tak kisah mencantikkan kubur, bagus, tapi janganlah sampai mendesak. Kalau kita ada bajet, buatlah. Tak ada bajet, jangan paksa. Di bab ni kadang-kadang. Dan kalau kata, kalau waris tak mampu, bayar RM700 je lah untuk warga asing. Tapi kubur dia bukan kat sini. Tu kat belakang sana. Kalau tuan-tuan nampak kat Taman Selasih tu, masuk pintu kanan, ke kanan tu ada pejabat, masuk kanan lagi. Ada kubur lama. Celah-celah tu yang dikebumikan. Saya rasa macam kasta pula kita buat macam ni. Kan? Macam kasta lah. Orang ada duit, duduk kat tempat yang cantik ni. Tak ada duit, kau duduk kat tepi-tepi ni. Jadi benda ni tak patut berlaku kan. Benda ni saya banyak kali suarakan pada pihak berkuasa. Kenapa sampai macam ni jadi kan? Jangan kita membezakan taraf. Walaupun dia warga asing ke apa, bila meninggal sama je kita kan. Tu belum lagi kira kalau orang yang berduit, tuan-tuan. 2 hari lepas ke semalam, 2 hari lepas, satu orang tu meninggal kawasan elit lah, Bukit Damansara. Dia meninggal, dia orang Seri Tamas, tempat orang elit lah. Meninggal dekat Hospital Shah Alam. Keluarganya nak ke bumi dekat Bukit Kiara. Bukit Kiara tu kawasan-kawasan VIP lah tu, tuan-tuan. Tengok alamat dia daftar kat Shah Alam. Walaupun dia duduk kat Seri Tamas, tapi IC dia Shah Alam. Tak boleh cik, tak boleh. Saya sanggup bayar lah berapa pun. Bertegak kan. Ni cakap sama dia. Saya kata, kalau ikut kawan lain semua tak boleh. Tapi nak juga kan. Makna kata, sebelum ni, kes-kes yang sebelum ni, ada yang lepas macam tu je. Berapa yang boleh bayar? Lepas.
Boleh ke bumi kat situ, Bukit Kiara. Tengok tuan-tuan, bila kita jadikan benda ni sebagai satu kasta yang tak ada patutnya dalam Islam, ya. Oh, ni kubur orang kekaya je, ini kubur orang biasa je. Kau tak mampu, duduk kat belakang sana. Tuan-tuan, dalam kubur nanti sama je, tetap sempit dan gelap, bezanya amalan kita macam mana kat sana nanti, kan. Cantiknya kubur dia, mewahnya, bawah belum tentu lagi. Belum tentu. Saya pergi pusing bulan lepas, saya bawa keluarga saya pusing satu Semenanjung masa cuti sekolah tu, sebelum puasa. Naik karavan, tuan-tuan. Saya tak tahu lah, saya sempat cerita kat tuan-tuan. Karavan pusing. Saya tinggal setiap negeri satu negeri, satu malam satu negeri, sampai Perlis, turun Pantai Timur, turun Johor. Di Pahang saya berhenti di Pekan. Di Pekan tu saya solat di masjid negeri, masjid diraja tu, kat Pekan tu ada kubur apa nama, makam-makam diraja lah. Saya kata pada security, saya nak masuk boleh ke? Boleh, tapi tak boleh ambil gambar. Kita tak apalah, kita masuk. Kubur dia, tuan-tuan, dengan aircon. Kubur diraja besar lot tu, satu besar, satu dua. Kawasan yang luas tu ada 4 kubur je. Yang terbaru kubur Sultan Ahmad Shah lah, yang meninggal, wafat beberapa tahun sudah. Maka saya tengok, ya Allah, besarnya. Ini tanah dia, memang tanah dia. Kat luar tu kerabat-kerabat dia, orang lain tak boleh masuk, kan. Jadi dalam hal ini macam mana? Dalam hal ini kita tengok, sebab tu tanah dia, tu tanah dia yang memang dah digazetkan untuk keluarga dia, tu tak ada masalah. Tapi kalau tanah wakaf, tanah wakaf ni, jangan kita jadikan itu sebagai hak milik kita, sehingga orang lain pula kita nak beza-bezakan. Ni yang silapnya. Ni kena faham, ya. Kita boleh tak kemumikan jenazah kita ke tanah kita sendiri, kebun kita ke, rumah kita ke? Dari sudut hukum tak ada masalah. Bawa jenazah ni balik rumah saya nak kebumi belakang rumah saya, boleh. Tapi dari sudut undang-undang, dibimbangi mayat itu tergali balik. Dia kata biar ke bumi, kalau ikut peraturan Jawatan Agama Islam lah, dia bimbang tanah tu nanti besok diwariskan oleh generasi yang lain, atau dijual pula pada orang lain, orang tak tahu tu ada kubur, digali. Jadi benda ni yang tak nak berlaku, maka digazetkan satu tempat aja, tanah kubur. Kan? Tanah kubur ni pun jadi isu juga, ya. Masalah yang biasa berlaku. Anggota badan, kalau terpotong tangan ke kaki ke, nak kebumi kat belakang rumah pun tak digalakkan, sebab bimbang orang lain kemudian tergali balik. Jumpa pula tangan siapa ni, kaki siapa ni, kan. Masalah juga, kan. Tapi tuan-tuan, masa saya uruskan jenazah warga orang asli, waktu Covid, orang asli pun banyak meninggal, terutama belah Pahang. Saya pun pernah ikut 1-2 kes, tim belah Pahang buat jenazah Covid. Dia kalau meninggal kat hospital, dia tak nak ke bumi dekat kawasan Pekan tu, tak nak, bandar tak nak. Dia nak ke bumi kat kampung dia, kat hutan juga. Ni cara orang asli pula. Dia tak ada agama, ya. Jadi bila kita bawa, memang daripada jalan besar tu ke jalan dalam tu, saya ingat dalam 5 km, jauh. Masuklah sampai tak jumpa jalan tanah merah saja. Sampai-sampai, sini pak, kata dia. Berhenti. Saya kata, mana kuburnya tak nampak pun. Itu belakang pokok, kata dia. Rupanya kita tengok celah semak tu, ada siap lubang dah. Dia dah gali dah. Ikut suka dia je nak ke bumi kat mana, kan. Dia tunjuk je tempat dia, kan. Dia tahulah kat hutan tu, situ. Minggu depan tu ada jenazah lain, saya pergi tengok, sana pula. Ikut dia je nak gali kat mana-mana, kan. Jadi dia orang memang tu kawasan dia. Jadi dia tahu kat mana, kan. Tapi tanah kita ni tanah yang diwariskan. Bimbang kalau orang-orang lain tergali balik, kan. Nak kalau rumah taman macam ni, tuan-tuan, ada tanah sikit kat tepi tu buat kubur lah, kan. Tak kena, ya. Baik. Kemudian kita ambil sikit lagi soalan ke-33. Soalan 32 ni panjang, saya nak bahas. Saya terus skip soalan ke-33. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa orang mati akan diazab bila ditangisi oleh keluarganya. Tangisan apakah yang dimaksudkan di sini? Dalam hadis sebut ada orang mati akan diazab bila keluarganya menangisinya. Tangisan yang dimaksudkan di sini adalah tangisan ratapan, yang di dalamnya terdapat raungan, meninggikan suara ketika menangis, penyesalan, kekecewaan terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tangisan yang di dalamnya hanya kedukaan,
dan hanya setakat melinangkan air mata, maka ini tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas dan tidak dilarang. Rasulullah SAW sendiri pernah menangis dan berduka cita ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal dunia sewaktu masih kecil, kanak-kanak lagi. Pada saat itu Nabi SAW berkata, "Tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun." Air mata berlinangan dan hati boleh sedih, namun kita tidak boleh mengucapkan kecuali perkataan yang diredai oleh Tuhan kami. Wahai Ibrahim, sungguh kami sangat berduka cita atas pemergianmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Menangis boleh, fitrah. Maknanya kata menangis tak ada masalah. Air mata jatuh kat pipi mayat pun tak ada masalah. Kadang-kadang trend kita tak bagi, kan? Bila ada kematian, mesti ada 1, 2, 3 watak yang muncul. Lap air mata tu, jangan kena mayat. Ini mesti akan muncul, kan? Mana-mana tempat pun akan muncul 2, 3 watak ni. Maka orang tu pun kesat lah, tonyo-tonyo mata dia nak cium mayat. Nak cium, mengalir lagi air mata dia, kan? Lap air mata tu, marah lagi dia. Lap lagi, tonyo-tonyo nak cium, mengalir lagi. Kau tak payahlah, kan? Sedih orang tu, kan? Tak payahlah kau cium, seksa mayat aja. Maka dalam hal ini dari sudut hukum tak ada masalah. Air mata yang jatuh kat pipi mayat tak ada masalah. Nangislah pun, tak ada dalam baldi air mata tu, dah penuh air baldi tu, curah kat muka mayat, tak ada masalah, kan? Dari sudut hukum bukan menyeksa mayat kerana itu. Yang Nabi larang ialah meratap. Sungguh pun dia tak sentuh mayat dengan air matanya. Dia menangis kat belakang surau, menangis hiba. Kenapa abang mati tinggalkan saya, bang? Kenapa bang? Tumbuk dinding, bang. Kenapa tinggalkan saya, bang? Kata sehidup semati, bang. Bang. Imam pun datang tenangkan dia. Kenapa bang? Tumbuk imam pula, kan? Makna kata dia tak reda, kan? Dalam hal ini, ya, menyeksa, mengazabkan kepada si mati bila kita tak reda. Ya, salah. Ya. Sedangkan Abu Bakar ketika Rasulullah wafat, setelah disiap mandi kafan, Abu Bakar buka kain kafan yang menutup wajah Rasulullah, dia cium Rasulullah sambil menangis. Maknanya Abu Bakar cium Rasulullah sambil menangis. Kalaulah perbuatan itu salah, takkan Abu Bakar buat. Maka perkara ini yang perlu kita perhalusi. Bahkan ada ulama kata, sunnah kita menangis ketika keluarga kita menangis, ketika keluarga kita mati. Sunnah. Kalau kita tak menangis ketika keluarga kita mati, itu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Nabi menangis bila pak saudara dia meninggal, isterinya meninggal, anaknya meninggal, Nabi menangis. Sebab dia boleh datangkan fitnah. Bila kita ayah dia meninggal, anak dia relax dia tengok. Eloklah lain orang senyum. Bila meninggal, pagi tadi gelak-gelak kan. Macam tak ada perasaan je ni, kan? Ni mesti ada benda-benda yang dia tak puas, yang dia nak ni. Jadi orang fikir lain, kan? Fitnah pada dia. Maka tinggalkan perkara begitu. Kalau nak menangis, menangis saja. Cuma dari sudut adab, walaupun air mata tak ada masalah pada mayat, saya selalu sebut banyak kali, tapi janganlah kita sengaja biarkan meleleh macam tu, kan? Tak apa, Ustaz Tori ceramah dah kata dah air mata tak ada masalah. Nangis, kan? Siap package dengan hingus sekali, kan? Tonyo kat muka mayat. Memang tak ada masalah pada dia, tapi orang belakang nak cium, kan? Tengok kesan bukti tinggal kat muka mayat tu, kan? Elok-elok nak cium, nangis. Tak apalah imam, tutup je lah, teruskanlah, kan? Saya reda, kan? Hilang selera tu, kan? Jadi kita pun jaga adab juga pada orang lain. Kalau boleh sebelum cium, lap air mata. Sekiranya air mata tumpah juga muka mayat, lap segera. Orang lain pun nak juga tengok jenazah dalam keadaan bersih dan baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain, tuan-tuan? Ya, tuan? Edah, alright. Baik. Okey. Baik, tentang hukum edah. Edah ni hanya kepada seorang isteri yang kematian suami ataupun dalam keadaan bercerai, ya. Jadi kita cerita sekarang ni dalam keadaan kematian suami. Bila kematian suami, hukum ialah 3 kali suci. 3 kali suci maknanya dia haid 3 kali suci sebab nak bersihkan rahim dia. Maknanya tidak adalah tanda-tanda dia mengandung dan sebagainya. Kalau dari sudut perkiraan bulan, 4 bulan 10 hari. Maknanya begitulah kiraan dia, tempoh dia daripada hari dia. Maka biasanya kalau penceraian, hakim akan sebut kamu perlu menjaga edah sehingga tarikh sekian-sekian. Tapi bila meninggal, kita sendiri yang kena buat kiraan.
Maka dalam hal ini, seorang isteri bila dah kematian suami, dia tidak boleh berhias. Dia disebut isteri saja. Makna anak-anak, anak perempuan ke lelaki ke tidak ada edah. Edah hanya pada isteri saja. Suami langsung tak ada edah. Tanah kubur merah lagi pun nak kahwin lah kan. Kan ada cerita tu kan. Abang jangan kahwin selagi tanah kubur saya merah. Tiap-tiap hari suami dia datang ziarah. So, rajin tuan haji kita ni ziarah kubur isteri dia. Nak pastikan kubur dia merah lagi ke tidak. Kan? Tapi dia tengok setahun tu asyik merah je kan. Kenapa tak tukar color ni? Rupanya isteri dia panjang akal. Dia upah orang dah. Tiap-tiap hari kamu balik. Gemburkan balik biar dapat merah. Kan? Ini tak tahulah logik ke tidak cerita tu kan. Tapi nak katakan bahawa suami tidak ada hukum edah. Ya? Dia boleh. Tapi isteri kerana nak menjaga kesucian seorang perempuan tadi. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi soalan lain berkaitan dengan pengurusan jenazah, hukum hakam, fiqh kematian. Ya, ada satu lagi saya sentuh sikit tentang hukum kita buat tahlil arwah. Tahlil arwah ya. Tahlil arwah, bagaimanakah petunjuk Islam mengenai masalah takziah? Okey. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li Ja'far tu'aman fa innahu qad atahum ma yushghilahum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far kerana mereka sedang disibukkan oleh musibah dengan sebab kematiannya. Maknanya kat sini ialah bila berlaku kematian, yang perlu menjadi yang menyediakan makanan ialah orang terdekat, jiran-jiran, keluarga-keluarga yang terdekat dia. Maka dia kena sediakan makanan. Kerana waktu itu ahli keluarga yang kematian keluarganya ini sedang sedih. Kan? Ini kaedah dia. Kita sediakan makanan. Nabi kata sediakan makanan ni 3 hari. Ataupun ucap takziah ni paling lama 3 hari tu. Jangan lama. Kan? Lebih daripada tu dia tak jadi dah hukum takziah tadi. Maka kebiasaannya kita bila meninggal kita akan buat tahlil. Tahlil setengah tempat, dia akan sediakan makanan sekali. Itu menjadi tempat adat kita. Dari sudut hukum, tahlil tak ada masalah, harus. Bahkan ada juga kata sunnah. Kerana ia ada mengandungi zikir, Quran dan sebagainya. Tak ada masalah, silakan. Cuma dari sudut kita nak menganjurkan majlis tahlil yang ada makanan. Maka makanan tu kena pastikan daripada mana sumbernya. Sumber hasil duit itu. Kalau digunakan pada duit si mati, tak boleh. Pergilah ambil duit kad ayah tu. Dalam kad bank Islam tu ada RM1,000 tu. Keluarkanlah. Ini tak boleh. Kerana duit arwah dah menjadi faraid, hak orang lain. Bukan duit dia lagi. Maka tak boleh guna duit arwah untuk kita belanja untuk tahlil. Tapi kalau misal kata keluarga dia yang lain, anak dia kata, tak apalah malam ni kita buat tahlil. Alung bagi duit dalam RM500, belilah makanan. Kita sedekah untuk arwah. Itu tak apa. Tak ada masalah, buatlah dengan niat nak jamu orang makan, satu pahala. Kita niat sedekah pahala tu dapat pada arwah, itu pun baik juga, tak ada masalah. Dan juga duit-duit yang disumbangkan orang ramai. Biasa tuan-tuan kalau ada kematian, orang letak apa, jak kan. Tak tahu macam mana datang hukum tu kan. Memang saya nampak jak. Saya kuliah daripada Perlis sampai ke Sabah, kalau ada kematian memang orang kata letak jak. Saya pun tak faham kenapa mana usul letak jak. Tak boleh letak tabung ke? Kan? Kenapa letak jak lilit dengan kain? Dan orang yang masuk ke tempat tu, ke rumah dia tu pula tahu. Tak payah tanya macam-macam. Ni apa benda jak kat tengah rumah ni? Tahu tempat letak duit. Memang kalau letak duit situ kan. Dah jadi uruf setempat kita. Jadi bila saya fikir secara logik, mungkin adalah kelogikannya letak jak tu. Kerana jak mulut dia besar. Jadi dengan harapan duit yang masuk pun besar. Kalau tabung lubang dia kecil, jadi orang tak nampak apa RM1 masuknya kan. Tak patut betul kan. Jadi itu saya punya logik lah ya. Jadi duit tu kalau kita ambil buat untuk majlis tahlil, sedekah untuk si mati, tak ada masalah, silakan, selagi tidak membebankan warisnya. Dan sepatutnya ikut sunnah, jiran-jiran lah yang akan memberikan makanan. 3 hari pakat. Ni suami awak meninggal ni, tak apalah, petang nanti, malam nanti saya akan masakkan untuk keluarga awak. Besok jiran sebelah rumah dia nak masakkan sarapan. Lepas tu jiran depan rumah tu pula nak masuk lunch besok. 3 hari bergilir-gilir. Buatlah pakat-pakat kan. Anak dia berapa orang, kita taja makan untuk 3 hari. Itu kaedah yang lebih baik untuk kita mengucapkan takziah. Duit si mati bila meninggal, 3 perkara je kita boleh gunakan untuk diri dia.
Pertama, bayar untuk pengurusan jenazah, duit kafan dia tu. Boleh, kita ambil duit arwah, beli kain kafan, upah orang. Guna duit arwah tak apa. Tu kerana untuk diri dia. Kedua, bayar hutang dia dulu. Selesaikan hutang dia. Ada tak hutang? Biasanya orang akan announce, kalau ada hutang-hutang yang belum selesai, tuntutlah pada kami adik-adik ni. Bayar dulu. Tu wajib. Ketiga, barulah hukumnya faraid. Makna kata baru difaraidkan ikut pada orang-orang yang berhak kan. Macam saya kata baru ni di Terengganu ni, mertua saya meninggal ni, dia meninggal hari ni, besok tu dah berkumpul dah adik-adik. Dia bawa satu beg besar, ni mak punya barang ni, dia bagikan, okay, siapa nak ni. Maka yang lain setuju, dia sesama sendiri dia bagikan. Ni mak dia tinggalkan cincin ni, okay, ambil lah, siapa nak kan. Dia kata okey lah, nak yang tu lah. Maknanya dia tidak bahagikan secara faraid ikut kiraan tu, tapi ikut persetujuan. Tu tak ada masalah. Kalau semua ahli-ahli yang layak dapat faraid ni setuju, maka tak ada hukum, tak ada masalah. Pakatlah adik-adik. Tapi kalau ada pertikaian, maka wajib difaraidkan. Ada pertikaian dia. Walaupun hal itu wasiat. Arwah mak dah kata dah, gelang emas ni kalau meninggal bagi kat aku lah. Mana boleh, aku pun nak juga. Maka ada pertikaian. Wajib faraid. Ya, walaupun tu wasiat, walaupun ada bertulis wasiat dengan faraid lagi kuat hukumnya. Ya, maka sebab itulah bila seorang isteri yang kematian suami, maka harta suaminya dia tak boleh guna terus, tak boleh guna, sebab dia kena faraid dulu, melainkan dapat persetujuan ahli keluarga yang lain yang ada hak untuk faraid tadi. Tak apalah, kalau akak nak guna dulu duit tu pakai je lah, kami tak kisah, kami redha adik-adik kan, silakan. Tapi sebab itulah dalam Islam ada hibah. Hibah ni hadiah yang kita dah buat, macam contohnya di takaful dia buat hibah kan. Kalau suami meninggal, duit hibah ni terus dapat kepada isterinya, maka tak ada masalah, tidak ada hukum faraid, kerana hibah tu telah diamanahkan oleh suaminya untuk bagi pada isterinya terus. Sebab itulah kita ni kena sentiasa bersedia, ya? Jangan tinggalkan keluarga kita dalam keadaan tersepit. Dah meninggal ni, isteri kita tak bekerja ke rumah, duit kita semua dalam bank kita je. Jadi dia tak ada punca. Tak ada punca. Walaupun hukum yang menanggungnya ialah keluarga-keluarga dia yang berhak kan. Makna kata keluarga suami tadi, adik-beradik suami ni yang kena jaga, adik-beradik suami yang lelaki yang kena menanggung nafkah dia, sebab tu anak saudara dia. Wajib dia tanggung. Ni kadang-kadang orang tak tahu. Suami meninggal, adik-beradik suami yang lelaki ni wajib tanggung nafkah keluarga dia. Wajib. Tapi orang tak tahu. Dia balik-baliklah, tinggalkan dia terkotak-kanting macam tu. Maka dalam hal ini kita kena fahamkan pada masyarakat, ni adik-beradik lelaki ni yang bertanggungjawab untuk tanggung dia. Sehinggalah dia berjumpa atau berkahwin dengan orang lain, ataupun sehinggalah anak tadi tu membesar, cukup umur dia, dah pandai berdikari, selesailah tanggungjawab dia. Sebab itulah pentingnya faraid itu. Kenapa adik-beradik lelaki dapat juga? Kerana dia yang akan menjaga anak buah dia. Islam cantiklah susun, tapi kita ni memusing-musingkan sehingga nampak macam kenapa pula 2/3 lelaki, kenapa pula lebih pada orang lelaki. Sebenarnya benda tu dah Allah Ta'ala dah tahu dah kita punya undang-undang cara hidup kita kan. Maka itulah yang ditetapkan oleh Tuhan. Baik, ada soalan sebelum kita berakhir? Ya Tuan Haji? Kepuk, okey? Tak nak. Ya. Baik. Okey, dua soalan. Satunya tentang kepuk tadi kan. Kepuk ni tujuannya untuk mengelakkan tanah mendam. Tapi kalau tanah wakaf, macam mana pula kita buat kepuk? Dia bergantung pada pentadbiran. Pentadbiran yang menjaga tanah kubur tu. Kalau dia kata, okey boleh buat kepuk, bayar pada orang ni dah lantik dah kontraktor dia, maka tu hak waris lah berdasarkan pentadbiran. Tapi kalau misalnya kata, dia kata tak boleh, kita nak buat seragamnya, maka kita ikut jugalah. Kalau dia kata langsung tak boleh buat, maka kita pun tak boleh buat apa-apa, sebab pentadbiran yang bertanggungjawab. Dan pentadbiran ni juga berhak untuk meratakan balik kubur. Kepuk tu semua dibuang. Sebab tu tanah wakaf, dia berhak untuk mentadbir berdasarkan amanah yang orang serah kepada dia. Ya, satu. Soalan yang kedua tentang apa tadi?
wasiat tadi kan. Dia kata amanahkan duit ni, kalau ayah meninggal kau buatlah tahlil kan. Dia amanahkan pada kita. Kalau duit tu dia dah serah pada kita, makna amanah pada kita, boleh kita gunakan. Tapi kalau dia kata nanti ambillah duit kat dalam bank tu, ada dalam RM1,000, maknanya duit tu dalam tanggungan dia lagi, dalam dia punya lagi dia pegang, maka hal itu perlu dapatkan persetujuan waris yang lain. Kalau kata okey macam mana tak, ayah kata ni nak buat tahlil ni, silakan. Tu terpulang pada dia nak buat apa kan. Jadi ini konsep yang ataupun Islam ajar kita, bila faraid bertemu dengan wasiat, kalau setuju semua ikut wasiat, kalau tak setuju faraid hukumnya. Wallahu alam. Ikut suka dia, mana yang mampu. Rata je, sama je. Digazetkan sama je. Baik. Dari sudut hukum, kita buat binaan tu sebenarnya tak munasabah. Bahkan ada ulama kata haram kita buat hukuman kerana menyerupai agama lain. Agama lain dia buat cantik. Kita dulu lagi lah secara kampung dulu siap bertingkat-tingkat kan. Tingkat-tingkat betul atas tu batu nisan kan. Jadi benda ni sebenarnya tak patut berlaku, kerana untuk apa, tak ada keperluan. Bahkan seolah-olah nak menunjuk bahawa ini kemampuan dia banyak duit, dia boleh buat besar. Kau tak ada duit, kepuk sikit dah lah. Maknanya benda ini sebenarnya dari sudut Islam haram hukumnya, tak boleh, kerana tidak ada manfaat. Bahkan memberatkan pada ahli kubur. Memberatkan tu maknanya kubur betul lah dengan batu yang tak ada manfaat. Kalau kita letak batu sungai tu berzikir, insya-Allah ada manfaat dia. Tapi kalau letak batu kepuk yang simen tu, tak ada manfaat kan. Maka dari sudut hukum, kalau ada, Nabi suruh pecahkan kan. Kalau dulu sahabat-sahabat dia pecahkan kubur-kubur yang ada kepuk-kepuk ni, sebab katanya Nabi tak suruh buat benda ni, maka kita buat. Tapi janganlah nak pecahkan suka hati, kena dapatkan kebenaran waris-waris sepakat. Ni kubur arwah tok ni tak patut buat macam ni. Tengok kuburan semua biasa je, tapi tok ni tinggi sangat ni, tak elok buat macam ni. Kita dah ada ilmu, kita dah terangkan. Kalau waris kata, tak apalah, kita ratakan je lah, silakan, sebab ni tanah wakaf. Dan kalau pentadbiran kata, kubur-kubur ni semua kita nak ratakan, tinggi macam mana pun kami nak ratakan, itu hak pentadbiran. Sebab dia yang diberi amanah untuk mentadbir kubur tu. Macam dekat Taman Ibu Kota tuan-tuan. Taman Ibu Kota dulu 10 tahun yang lepas, kubur siap pagar ada yang bertingkat. Lepas tu bila pentadbiran baru ada, saya salah seorang yang ada kat situ, saya tengok dia ratakan dah, habis semua sama. Kemudian dia buat kepuk yang sama je, seragamnya. Supaya apa kepuk ni? Kepentingnya ialah takut orang tergali balik, dan senang waris nak cam mana kubur keluarga dia. Tu dia keperluan dia. Yang cantik-cantik ni tak ada keperluan pun. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain? Sebelum berakhir? Tuan Haji? Faraid, alright? Harta dibahagi. Harta dibahagi ke tidak? Baik. Dari sudut hukum, setiap yang meninggal ni, hartanya itu memang kena faraid, kena bagi. Isteri meninggal, suami pun ada bahagian dia juga. Anak-anak dia pun tentu ada bahagian, mak ayah dia pun ada bahagian juga. Maknanya itu hukum dia, ada pengiraan dia lah. Jadi dia bergantung kepada keadaan. Kalau kata arwah ni tak tinggal anak, adik-beradik dia pun berhak. Jadi siapa pun meninggal, hartanya wajib difaraidkan sekiranya ada pertikaian. Sebab itulah kalau kita tengok amanah raya Berhad, dia menyimpan harta orang Islam yang tak dituntut. Last saya cek tahun lepas 78,000 bilion ke 78 bilion ke, saya tak tahu lah, tapi banyak. Kenapa? Kerana masalah orang tak tuntut. Sebab apa tak tuntut? Pertikaian, tak setuju, waris tak cukup lah, apa semua. Sebab apa? Kerana kesilapan kita juga. Kita tak selesaikan awal-awal, tak buat amanah ke, wasiat ke, yang memudahkan waris kita. Sebab itulah pentingnya benda-benda macam ni. Kita ada takaful, ataupun ada hibah, ataupun ada wasiat no. Kita ada satu orang yang amanah, kita kata besok kalau meninggal, ini pembahagian harta dia. Biar semua orang puas hati. Wallahu alam. Betul je? Baik.
Dia sekarang ni kita pula sebut tentang kalau ikutkan syariah, dia ada hukum harta sepencarian pula. Sebab itulah suami yang isteri ataupun suami kematian pasangan dia, sebelum faraid dia boleh tuntut harta pencarian dulu. Harta sepencarian itu ialah bahagi dua lah. Sebab tu isteri dia ada hak dia lah. Jadi benda ni untuk memberikan kelegaan dan juga membantu meringankan bebanan. Dahlah kita hidup semati dengan suami isteri kita. Bila kita meninggal, tiba-tiba harta kita nak bagi pada orang lain, maka benda ni mungkin membebankan waris kita. Sebab isteri dapat 1/8 je, sikit daripada harta kita. Maka apa hak isteri? Dia tak bekerja. Bagaimana dia nak langsungkan kehidupan dia? Maka Islam datangkan dengan kaedah harta sepencarian. Makna harta suami tu, katakanlah dia ada 100,000, 50,000 tu adalah milik isteri, kerana harta sepencarian. Maknanya sama ada isteri bekerja ke tak bekerja ke, tetap dikatakan harta sepencarian, kerana waktu suami bekerja, siapa yang uruskan rumah tangga? Isteri dia. Maka dianggap tu sepencarian. Makna kata itulah dikatakan bila dah habis bagi 50,000 yang tinggal ni lah baru difaraidkan. Isteri dapat 2 bahagian lah. Satu bahagian pencarian dia, satu lagi 1/8 daripada separuh bahagian faraid tadi. Itu cara pembahagian dia. Begitu juga kalau suami kematian isteri, dia berhak juga tuntut harta sepencarian. Wallahu alam. Ya. Ada lagi? Yes. Baik. Kalau dari sudut perundangan, memang dia kena bahagikan betul, siap jelaskan apa harta itu. Tapi kalau dia memikirkan bahawa ini keperluan dia nak ambil dahulu, nanti dinisbahkan, maknanya dia tolaklah daripada harta dia tadi tu, maka itu perlu dapatkan persetujuan waris-waris yang layak. Tak nak ada pertikaian kemudian hari. Saya ambil dulu bahagian saya untuk keperluan saya dengan anak, ya. Ini adalah sebahagian daripada harta sepencarian. Nanti kita tolaklah kiraan macam tu. Maknanya perlunya ada catatan. Dan catatan tu siapa yang nak sahkan? Kalau kita buat sendiri, mungkin orang boleh pertikaikan. Kau ambil banyak asalnya tapi kau tulis sikit. Maka sebab tu perlunya persetujuan ahli-ahli faraid yang layak. Makna kata tu okey, bahagian dia tak apalah, kita mudahkan. Nak tunggu faraid mungkin lambat proses dia. Kan? Itu perlu kita timbangkan, ya. Wallahu alam. Soalan lain? Daripada dia meninggal. Baik, sebaik-baiknya jenazah ni disegerakan dan jangan melewati 2 waktu solat. Ya, kalau dia meninggal subuh, jangan sampai asar. Makna sebelum asar tu kita dah ke bumi dah. Ya, kalau dia meninggal waktu zuhur, jangan sampai waktu maghrib, makna petang tu dah boleh dah. Jangan sampai lewat lah. Tapi ada yang katakan 12 jam. Kerana tempoh mayat tu berubah bila dia meninggal. Dalam tempoh 12 jam tu dia dalam keadaan baik lagi lah. Lepas 12 jam dia akan mula berbau busuk dan sebagainya. Ini tempohnya 12 jam. Mayat ni akan berubah dalam tempoh 4 hingga 5 jam, dia akan tukar warna dia. Badan dia ni akan bertukar warna biru, kemudian naik warna kuning, belakang warna biru, atas badan warna kuning, berminyak. Dia akan keluarkan bau, akan datang binatang-binatang. Maka benda ni yang perlu kita segerakan. Sebab itulah jangan simpan mayat terlalu lama. Ya, dalam tempoh 5 jam, 6 jam tu relevan lagi lah. Sebab tu orang meninggal pagi ni, dia akan segera ke bumi petang, selewat-lewatnya sebelum asar. Jadi kita tengok keadaan, ya. Tapi sebab itulah kalau jenazah nak bawa balik keluar negara, dia ada kaedah yang saya katakan sebelum ni, embalming, pengawitan mayat. Mayat ni akan reput, maka organ dalaman ni semua kena buang keluar. Jantung, hati, limpul semua buang keluar, darah pun semua buang keluar, masuk cecair formalin, masuk dalam badan awet. Boleh tahan 3 hari, seminggu, sebulan, ikut pada kaedah ataupun ubat yang dia masukkan tadi. Nak lambatkan proses pereputan. Sebab tu non-Muslim, dia meninggal hari ni, dia ke bumi minggu depan. Mayat dia cantik je kan. Dia ada dah upah dah, tukang make up dia, agak-agak make up dia cair, dia make upkan balik. Itu kaedah dia. Kan, kita orang Islam bila meninggal terus ke bumi kan. Maka kalau nak tunggu waris dalam tempoh 6 hingga 12 jam, padan lagi lah. Meninggal malam tadi, pukul 8 malam. Nak ke bumi tengah hari esok, boleh lagi.
Tapi jangan sampai terlalu lama. Sampai lepas zuhur baru nak ke bumi, maka benda tu terlalu lama. Ya? Wallahu a'lam. Ada lagi tuan? Kita raya tu tak tahu ada ke tidak takut nanti kan raya sebulan kodak yang dulu 2 tahun. Kan tak ada kuliah kan. Ustaz tak ada kuliah bulan ni, tak ada jemaah lagi. Kan? Ada soalan lain? Okey. Baik, sekiranya tak ada lagi soalan-soalan, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini mendapat manfaatnya, berkatnya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada orang lain. Di kesempatan ini juga sebabkan dah 2 minggu kan, jadi saya pun ambil kesempatan ini juga untuk ucapkan salam Ramadan dan juga salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. 2 minggu kita akan menyambut lebaran ni, maka sambutlah dengan penuh ikut sunnah ya. Kita ikut, kalau boleh 2 minggu yang berbaki ni hidupkan jemaah tarawih sehingga selesai. Niatkan hati kita nak selesai bulan puasa ni tarawih saja nak selesaikan. Kadang-kadang ujung-ujung nanti kita dah mula lemah. Kan nak kalau bini kita dah ajak pergi Kamda, kita nak ajak pergi Lailatul Qadar, dia nak Lailatul Kamda kan. Jadi hal ini juga satu cabaran bagi kita. Jadi cubalah bagi tahu malam jangan ganggu, kita nak ibadah ke. Benda begini kita kena istiqamah sehinggalah kita selesai Ramadan. Sebab tahun depan belum tentu lagi Ramadan milik kita lagi. Ya, kesempatan tak tahu lagi bila ada lagi ya. Jadi sekali itu saya minta maaf sebarang kekurangan, kekhilafan sepanjang saya menguruskan majlis ini pada awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.